Jadi solat tu dia macam satu generator lah untuk kita untuk teruskan push sendiri untuk teruskan istiqamah dalam agama ini. Jadi jangan tengah solat. Itu salah satu yang buat saya teruskan dalam agama ini. Kerap memikirkan tentang apa yang akan jadi selepas mati. Allahu Akbar. Dan tertanya apa fungsi kehidupan. Menyebabkan why mula mencari tahu apa itu Islam. Allahu Akbar. Hari ini kita nak bersembang panjang bersama Yahya Y Chun. Ya, Assalamualaikum Yahya Y Chun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Apa khabar Syekh? Alhamdulillah. Apa khabar semua? Sihat Alhamdulillah. Same goes to you. Kita panggil Yahya Yahya Boleh. Yahya. Boleh. Okey, alright. Okey, Yahya. Boleh kenalkan nama kan. Lepas tu umur berapa? Asal. Baik. Nama Yahya Yap Wai Chun. Boleh panggil Yahya ataupun Yap je. Jadi umur 21 tahun. Asal daripada Ipoh Perak. Sekarang melanjutkan pelajaran dekat Universiti Islam Antarabangsa dalam jurusan kejuruteraan elektronik. Wow. Tapi muda ke? Muda sangat lagi. Baru 21 tahun. Okey, Yahya. Macam mana awak boleh tertarik dengan Islam ya? Cerita sebenarnya. Baik. Okey. Cerita ni panjang. Tapi saya cuba ringkaskan je lah. Okey. Cerita ni macam ni. Ada seorang ahli keluarga. Itu pakcik saya. Dia sangat dekat dengan saya. Jadi dia meninggal dunia. Jadi dia buat satu impak dekat hati saya. Buat saya memikirlah. Okey. Apabila kita mati, kita pergi mana? Siapakah bertanggungjawab dengan kematian dengan kehidupan kita? Jadi mulalah saya untuk mengaji agama-agama yang saya menganut atau dengan agama yang ada di muka bumi ini yang paling banyak menganut dia. Jadi kaji satu-satu. Jadi yang paling atas kepada saya adalah Islam lah. Jadi ada dua faktor yang menarik saya ke dalam Islam, iaitu konsep Tuhan yang simple dengan ada faktor-faktor sains dalam Quran. Sains Masya Allah. Benda macam tu. Yang maknanya tak ada kawan-kawan yang dekat dengan Yap sendiri untuk macam terangkan tentang Islam. Ada tak Yap pergi tanya dekat kawan-kawan dulu sebelum Yap mengkaji tentang apa akan menjadi selepas kematian macam tu, ada tak? Kebanyakan pengajian tu dalam secara online, secara persendirian lah. Kalau ada juga yang tak faham tu, ada juga cari kawan lah. So kebiasaan kalau macam Yahya rujuk online kan, ustaz mana yang menjadi pilihan Yahya ni kalau nak dengar penerangan tentang ni? Baik, kita kena rujuk kepada ustaz-ustaz yang berbeza dalam pakar-pakar yang ni yang ada lah. Ni masing-masing. Kalau untuk fiqh saya jadilah Ustaz Asal Idrus. Kalau tentang motivasi saya jadilah Ustaz Abiliu ataupun Mufti Ming dan selain-lainnya. Boleh cerita sikit tak Yahya? Macam mana kehidupan Yahya sebelum Islam? Baik. Sebelum Islam, kehidupan saya dia lebih kehidupan tidak ada bergantung kepada apa-apa lah. Saya hidup sesuka hati je. Free thinker lah lebih kurang. Lebih kurang free thinker. Walaupun sebelum ni saya Buddhis, tetapi saya tidak beberapa menganut agama saya sendiri. Jadi masa tu memang hidup secara tak ada ni, tak fikir pasal mati, tak fikir pasal apa yang akan jadi kepada saya lah. Yahya berapa orang adik-beradik Anak tunggal. Anak tunggal, Alhamdulillah. So masa tu mak ayah tak kata apa pula bila dah peluk Islam apa semua ni kan? Baik. Tak peluk Islam tu Alhamdulillah, mak kata tak kata apa-apa, tapi mak terima je. Sebab dalam terima Islam tu Yahya sebenarnya rahsiakan 7 bulan lah. 7 bulan tu rahsiakan daripada keluarga. Nak buat semua benda tu memang susah. Macam nak solat, puasa ke. Dalam masa tu ada sikit jugalah mak Yahya nampak jugalah sign-sign tu saya tukar agama. Jadi masa nak bagi tahu tu lebih senang lah. Selepas awak memeluk Islam,
Awak rasa ada perubahan tak dalam diri awak? Baik. Perubahan yang paling besar adalah cara kita hidup lah. Cara saya hidup tu dia berpantukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa-apa saya buat pun kita ada benda yang rujuk. Macam kita tidur pun, kita masuk tandas pun, macam cara kita makan pun ada cara dia. Jadi kehidupan saya lebih tersusun lah. Dan lagi satu tu dari segi mental. Mental cara kita fikir, cara saya fikir. Apa-apa yang kita buat tu, kita buat yang terbaik. Kalau kita tak dapat, kita serah kepada Allah. Tetapi sebelum ni saya lebih kepada ni lah, panas barang. Kalau benda tu saya tak dapat, saya akan marah, akan kadang-kadang pun ada nangis juga. Jadi itulah perubahan mindset lah. Satu perubahan juga yang besar kepada saya. Alright. Kalau Yahya cakap Yahya dulu panas baran kan. Tapi kalau tengok muka Yahya sebenarnya, nampak sekarang tenang je kan. Jawab pun cool kan. Relax je. Alright, kalau macam tadi Yahya ada cakap yang sebelum Yahya peluk Islam, Yahya tertanya dekat diri sendiri apa akan terjadi selepas kita mati, apa function kita hidup dekat muka bumi kan. Tapi nak jawapan daripada Yahya sendiri, apa yang Yahya jumpa daripada apa yang Yahya kaji tu. Baik. Dalam kajian saya tu ada banyak lah. Yang satu tu saya kata the simple of the simplicity of God. Jadi kalau kita baca surah Al-Ikhlas dengan ayat Kursi, kita boleh nampak lah konsep Tuhan tu berapa simple. Konsep Tuhan tak perlu tidur, tak perlu makan. Tuhan tu satu. Kita tak nampak Tuhan tapi Tuhan bagi kita. Jadi konsep tu dia menarik hati saya. Sebab dalam agama lain dia tak ada jelaskan konsep Tuhan yang betapa simple tapi make sense. Lagi satu tu dari segi faktor saiz. Kalau kita nampak dalam Quran, kalau kita boleh jumpalah ayat-ayat tentang pembentukan zygot, peredaran muka matahari dengan bumi. Lepas tu cap jari pun ada. Jadi itu saiz semua dalam Quran tu dia buat saya okey lah. Agama betul lah sebab faktor-faktor ni dah 1400 tahun yang dulu, tapi sedangkan saintis baru jumpa lebih kurang dalam 100 tahun yang lalu. Masya Allah. Bila Yahya kongsi macam ni, Yahya, saya sebenarnya lupa saya nak tanya. Yahya dah peluk Islam ni dah berapa tahun dah? Sebab dia punya cerita ni macam hebat, dah lama kan ni? Baik, tak lama pun, dalam 2 tahun lebih je. Okey, tadi Yahya ada cerita pasal Yahya ada mengkaji Islam, ada mengkaji Al-Quran. Jadi dalam kajian Yahya tu, Yahya ada tak jumpa kisah-kisah yang membuatkan Yahya terinspirasi dengan kisah tersebut? Baik, salah satu kisah tu Yahya masih ingat. Surah kita satu sunnah untuk kita baca pada malam Khamis ataupun Jumaat, iaitu surah Al-Kahfi. Dalam surah tu ada satu kisah tentang Nabi Musa dengan Khidir alaihi wasallam. Yang dalam kisah tu dalam kisah tu Khidir alaihi wasallam melakukan 3 perkara yang mengejutkan Nabi Musa. Tapi selepas kisah tu Nabi Musa dia terkejut kenapa buat demikian. Tetapi Khidir alaihi wasallam dia menceritakan sebenarnya berlakunya macam ni. Jadi apa yang saya terinspirasi dalam cerita ni adalah we cannot judge a book by its cover. Jadi apa-apa yang berlaku tu pun kita kena pergi kaji lah. Jadi itu salah satu yang inspirasikan saya. Maknanya kita ni tak tahu apa Yahya kan. Kalau kita fikir lebih pun, kalau Allah tak izinkan kita untuk mendapat ilmu tu, takkan dapat. Macam apa yang Yahya cerita tadi lah. Nabi Khidir dia ada ilmu yang Allah bagi kat dia je, yang Nabi Musa tak tahu kan. So kat sini juga kita tahu bahawa ilmu Allah tu sangat luas. Allahuakbar. Allah itu Maha mengetahui. Jadi Allah kalau nak bagi ilmu pada sesiapa tu, tak ada siapa boleh halang. Betul. So Yahya, macam mana awak rasa awak akan terus istiqamah dalam Islam ni, Yahya? Kita nak minta nasihat sikit lah. Ada ke? Baik,
Sebab-sebab. Baik. Yang boleh kata istiqomah tu datang daripada iman lah. Jadi boleh katalah iman kita boleh kata roller coaster lah. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tetapi satu yang penting tu kita kena jaga solat lah. Kita kena jaga benda yang paling fardu, kita jaga fardu yang kita jaga baik-baik, yang haram kita jauh yang terbaik juga. Jadi solat tu dia macam satu generator lah untuk kita untuk teruskan push sendiri untuk teruskan istiqomah dalam agama ini. Jadi jangan tinggal solat. Itu salah satu yang buat saya teruskan dalam agama ini. Kalau tak ada generator dia akan terpadam lah. Terpadam lah kan. Seolah-olah generator. Hebat. First time saya dengar. Dia punya tu kan. Pasal macam ni lah kalau contoh macam kau buat filem kan, shooting kan, generator tak ada, habis bro. Habis tak ada lighting kan, gelap lah. Okey, ya, sorry ya. Saya nak tambah soalan sikit ya. Pasal Yaya kata Yaya nak tunggal kan. Ya, mak ayah ada ya? Tinggal mak je. Tinggal mak. So saya rasa tanggungjawab Yaya ni agak besar lah untuk nak jaga mak kan. Okey ya, untuk pesanan terakhir, boleh bagi apa-apa kata untuk your mother tak? Baik. My mother, if you are listening, jadi saya nak cakap terima kasih kerana jadi mak saya. Terima kasih kerana membesarkan saya. Terima kasih kerana terima saya sebagai seorang Islam. Jadi saya nak mak juga masuk syurga bersama saya. Jadi I hope dalam masa tak kira lah 10 tahun ke 20 tahun, saya akan cubalah untuk menukar fikiran mak dan pujuk mak lah. Dan terima kasih mak kerana masih jadi mak saya dan terima saya sebagai anak dia. Allah. Aduh nak menangis aku. Touching ya. Astagfirullahalazim. Okey Yaya. Ya. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ni. Baik. Walaupun simple terima kasih. tapi walaupun nampak macam simple ringkas, tapi sebenarnya sangat terkesan. Betul ya. Kepada kita yang mendengar. Allahu Akbar. Okey, teruskan Yaya. InsyaAllah. 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 Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.